Selamat pagi murid-murid. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3 bersama Cikgu Rita. Standard kandungan untuk pelajaran hari ini ialah menghasilkan penulisan. Standard pembelajaran pula ialah menghasilkan kerangka dan penulisan karangan naratif dan bukan naratif secara separa berpandu. Kriteria kejayaan untuk pelajaran hari ini ialah murid menghasilkan kerangka dan sebuah karangan bertajuk Hobi Menghasilkan Pendapatan. Baiklah, sudah bersedia murid-murid? Jika sudah bersedia, sila keluarkan buku Bahasa Melayu, buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3 jilid 2. Buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3 jilid 2. Sila buka muka surat 72 dan 73. Baiklah murid-murid, hari ini murid-murid dikehendaki membuat aktiviti 3 di muka surat 72 dan juga 73. Mari kita baca arahan terlebih dahulu. Lengkapkan kerangka dan tulis karangan. Baiklah murid-murid, ini adalah kerangka karangan. Kerangka karangan ini diperlukan untuk memudahkan murid-murid menulis karangan nanti. Untuk menghasilkan sebuah karangan, murid-murid perlu ada pendahuluan, kemudian ada isi, dan seterusnya ada penutup. Di sini telah pun disediakan kerangka untuk murid-murid jadikan panduan menulis karangan. Tajuk karangan hari ini yang murid-murid perlu tulis ialah Hobi Menghasilkan Pendapatan. Baik, dalam pendahuluan telah pun diberikan kerangka tentang pendahuluan. Mari kita baca aktiviti waktu lapang. Maksudnya, hobi ini adalah aktiviti pada waktu lapang. Hobi menghasilkan pendapatan. Kita lihat seterusnya. Hobi membuat kek. Ini adalah isi. Isi yang perlu murid-murid gunakan untuk menulis karangan. Di sini ada 3 isi penting ya. Ini isi yang pertama, 1, kemudian 2, dan yang ketiga. Kita lihat di muka surat 73, di sini juga ada 3 ruangan untuk murid-murid mengisi 3 perenggan ya. Di sini ada 3 perenggan yang disediakan untuk murid-murid menulis isi penting. Isi maksudnya daripada isi yang telah disediakan pada kerangka karangan di muka surat 72, murid kembangkan isi tersebut menjadi ayat yang panjang. Maksudnya murid-murid terangkan isi penting tersebut menjadi lebih panjang dan tulis di ruangan yang disediakan mengikut perenggan. Isi pertama tulis pada perenggan yang pertama. Kemudian isi kedua tulis pada perenggan yang kedua. Dan isi ketiga tulis pada perenggan yang ketiga. Baik, di sini hobi membuat kek. Gambar yang disertakan adalah gambar yang menunjukkan seorang ibu bersama anaknya sedang membuat apa nih murid-murid? Perhatikan gambar membuat kek cawan. Dan telah pun diberi isi-isi penting ya. Mari kita baca. Mendatangkan sumber pendapatan. Dibuat bersama-sama keluarga. Yang ini ibu dan anak bersama-sama membuat kek cawan. Mereka sekeluarga. Jadi, hobi ini dibuat bersama-sama dengan keluarga.
tidak memerlukan modal yang besar. Hanya perlu apa, murid-murid? Perlu kreatif. Bahagian ini, isi penting ini, murid-murid perlu gunakan untuk diisi di tempat kosong pada perenggan yang pertama ini. Pendahuluan adalah perenggan pertama. Ini adalah perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat, dan penutup adalah perenggan yang kelima. Kita kira perenggan ya murid-murid. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 perenggan. Pendahuluan adalah perenggan pertama. Isi 1, perenggan kedua. Isi kedua, perenggan yang ketiga. Di sini. Isi ketiga, perenggan yang keempat. Dan penutup adalah perenggan yang kelima. Telah pun disediakan. Faham murid-murid? Mari kita baca. Untuk gambar pertama ini adalah untuk isi pertama. Gambar kedua adalah untuk isi kedua, yaitu langkah pertama. Lihat gambar yang ada ramai orang sedang makan kek cawan. Ini adalah rakan-rakan yang merasa kek tersebut. Faham murid-murid? Okey, dan yang murid-murid perlu isi adalah langkah pertama dan langkah kedua. Langkah kedua ini berkaitan dengan gambar yang ini pula ya murid-murid. Baik, kita lihat langkah pertama terlebih dahulu. Tadi hobi membuat kek, yaitu kek cawan ya. Lihat, ini adalah kek cawan. Apabila kek cawan tersebut telah siap, apa yang perlu dilakukan? Langkah pertama, kita beri kawan-kawan rasa. Jadi, beri kawan-kawan rasa. Beri kawan-kawan rasa kek cawan tadi ya. Untuk apa murid-murid? Kenapa kita perlu beri kawan-kawan rasa kek tersebut? Okey. Kenapa murid-murid? Ada yang tahu? Kenapa perlu bagi kawan-kawan rasa? Ya, betul. Sebab kali pertama kita buat kek, biasanya ada kesilapan. Rasa pun tidak begitu sedap. Jadi kita perlukan pendapat kawan-kawan ya. Jadi kita perlu beri kawan-kawan rasa terlebih dahulu kek cawan yang kita buat. Jadi kita akan dapat pandangan kawan-kawan. Mungkin kurang rasa, mungkin ada rasa cadangan kawan-kawan perlu buat kek perisa apa. Jadi kita akan mengubah suai kek tersebut mengikut rasa yang betul. Jadi kita boleh membuat penambahbaikan jika rasa kek tersebut kurang sedap. Faham murid-murid? Jadi adalah penting untuk kita beri kawan-kawan rasa supaya kita boleh mengubah suai ataupun membuat penambahbaikan. Kita boleh membuat penambahbaikan apabila kawan-kawan memberitahu pendapat mereka. Faham murid-murid? Jadi kita boleh cuba sekali lagi buat kek cawan yang lebih sedap. Apabila kek cawan tersebut mencapai standard yang sesuai, maksudnya rasanya sedap, kawan-kawan suka, barulah kita yakin untuk menjual kek cawan tersebut. Sebab kawan-kawan kata sedap dan rasanya digemari oleh kawan-kawan. Jadi barulah kita yakin untuk menjual kek cawan tersebut. Kalau kek cawan tersebut tidak sedap, tentulah kita tidak ada orang yang akan membelinya kerana rasa kurang sedap. Setelah kek tersebut kita buat penambahbaikan, rasanya menjadi sedap, barulah kita yakin untuk menjual kek cawan tersebut. Seterusnya langkah kedua.
Setelah kek cawan tersebut rasanya sudah cukup dan sedap, apa yang kita perlu lakukan? Apakah yang perlu dilakukan supaya kek cawan tersebut laku di pasaran? Apa perlu kita buat? Masa ini belum ramai orang yang tahu, kan murid-murid? Belum ramai orang yang tahu. Jadi apa perlu murid-murid buat? Lihat apa mereka buat di sini. Kita perlu perkenalkan kek tersebut kepada orang ramai dengan cara apa murid-murid? Buat apa? Betul, kita buat promosi. Bagaimana cara buat promosi? Promosi secara atas talian. Sekarang orang memperkenalkan perniagaan mereka melalui atas talian. Sangat banyak ya murid-murid. Jadi kek cawan yang hendak dijual tadi boleh dipromosikan melalui atas talian. Kenapa buat promosi ini murid-murid? Untuk apa? Supaya ramai orang yang tahu. Bila ramai orang yang tahu, maka kek cawan ini akan dibeli oleh orang ramai. Apabila ramai orang membeli kek cawan, maka apa yang kita dapat murid-murid? Ya, tentulah mendapat keuntungan. Jadi, kita kena buat promosi terlebih dahulu supaya orang ramai tahu dan membeli kek cawan tersebut. Jadi, apabila ramai orang membeli kek cawan, maka kita akan mendapat keuntungan. Jadi, penutup, bijak mengurus masa, menambah pendapatan, hubungan kekeluargaan, erat. Baik, berdasarkan kerangka karangan yang telah siap ini, murid-murid dikehendaki menulis sebuah karangan di muka surat 73. Murid-murid perlu menggunakan kerangka yang telah disediakan di muka surat 72. Faham murid-murid? Mari kita baca. Setiap orang pasti mempunyai hobi. Hobi ialah aktiviti yang dilakukan pada masa lapang. Hobi yang baik dapat menghasilkan pendapatan. Lihat murid-murid, bahagian pendahuluan ini menggunakan kerangka yang disediakan di muka surat 72. Ayat tersebut telah pun dikembangkan menjadi ayat yang panjang. Dapatkah murid-murid melihatnya? Dapat? Lihat perbezaannya? Aktiviti waktu lapang. Di sini hobi ialah aktiviti yang dilakukan pada masa lapang. Ayat yang pendek ini telah menjadi ayat yang panjang apabila ditulis di dalam karangan. Faham murid-murid? Jadi, murid-murid juga perlu mengembangkan ayat yang terdapat pada isi-isi penting yang disediakan di muka surat 72. Murid-murid perlu menulis ayat tersebut dengan lebih panjang. Kembangkan ayat tersebut menjadi ayat yang panjang. Faham murid-murid? Bagus. Baiklah, jadi murid-murid perlu menggunakan kesemua isi penting yang terdapat pada kerangka karangan. Jangan lupa tanda bacaan semasa murid-murid menulis karangan. Huruf besar selepas noktah. Faham murid-murid? Baiklah, kalau faham, bagus. Selepas murid-murid menulis karangan ini, sila ambil gambar dan hantar ke Google Classroom. Faham murid-murid? Baiklah, itu saja untuk hari ini. Selamat belajar.